Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membincangkan subtopik 4.7 pembiakan tumbuhan. Jadi kita lihat dahulu standard pembelajaran 4.7.1. Di mana untuk standard ini murid mestilah boleh berkomunikasi mengenai struktur dan juga fungsi setiap bahagian yang ada pada bunga. Jadi ini contoh-contoh bunga yang diberikan ataupun mungkin kamu pernah lihat sendiri bunga-bunga ini. Sekarang kita tengok dengan lebih terperinci. Okey, jadi yang pertama untuk pembiakan seks tumbuhan berbunga. Bunga adalah organ pembiakan seks bagi tumbuhan berbunga. Jadi konsepnya bunga ini adalah sistem pembiakan seks bagi tumbuhan yang menghasilkan bunga. Okey, dan bunga ini terdiri daripada 4 bahagian utama, iaitu sepal, petal, pistil dan juga stamen. Kita akan tengok khususnya setiap bahagian ini. Jadi yang pertama kita ada bahagian yang berwarna hijau di sini. Ini adalah bahagian yang dinamakan sebagai sepal. Dan fungsi sepal ini adalah untuk melindungi bunga pada peringkat kudup. Peringkat kudup ni peringkat di mana ketika bunga ini masih lagi belum berkembang. Jadi ini sepalnya. Okey, seterusnya kita ada bahagian dinamakan sebagai petal, bahagian yang berwarna terang itu. Jadi petal merupakan bahagian bunga yang berwarna-warni, dan tujuan warna-warni ini adalah untuk menarik perhatian serangga untuk melakukan proses dinamakan sebagai proses pendebungaan. Okey, jadi kita lihat sekarang ini dengan gambar rajah yang lebih ringkas dalam bentuk 2 dimensi. Jadi yang pertamanya kita ada bahagian bunga yang dinamakan sebagai sepal. Kemudian kita ada bahagian petal. Manakala untuk bahagian pembiakan jantan, kita ada struktur yang pertama bernama stamen. Stamen ini terbahagi kepada bahagian anther. Manakala yang batang yang memegang anther itu dinamakan sebagai filamen. Kita ada 1, 2, 3, 4 anther. Maksudnya kita ada 4 stamen lah. Untuk bahagian pembiakan betina, yang pertama kita ada struktur dinamakan sebagai pistil. Pistil yang terdiri daripada stigma dan juga bahagian batangnya dinamakan sebagai stil. Dan kemudian ianya bersambung dengan bahagian yang berada di bahagian bawah ini, dinamakan sebagai ovari. Dan dalam ovari ada struktur dinamakan sebagai ovule. Itu merupakan sistem pembiakan untuk betina yang secara keseluruhannya kita panggil sebagai pistil. Pistil untuk pembiakan betina, stamen pula untuk pembiakan jantan. So, kita tengok secara lebih detail mengenai stamen, iaitu bahagian pembiakan jantan. Ini adalah contoh-contoh untuk stamen. Jadi setiap stamen terdiri daripada filamen dan juga anther. Anther ni bahagian atas ni. Bahagian atas ni kalau kamu pegang, kamu akan dapati ada seolah-olah debu-debu halus yang melekat pada jari kamu. Jadi struktur yang ada pada jari-jari kamu tu merupakan
gamet jantan dinamakan sebagai debunga. Jadi filamen tugas dia memegang dan mendedahkan enter bagi pendebungaan supaya dia berada pada kedudukan yang tinggi dan sesuai untuk proses pendebungaan. Ini secara lebih khusus dia tunjukkan apa yang struktur yang ada pada bahagian stamen tersebut. Kita ada filamen dan kita ada enter. Jadi enter akan menghasilkan butir debunga yang menghasilkan gamet jantan. Sebagaimana yang beritahu tadi, bila kamu pegang pada bahagian stamen pokok, kamu akan lihat ada seolah-olah zarah-zarah kecil, debu-debu kecil yang ada pada jari kamu yang merupakan butir-butir debunga. Jadi itu merupakan gamet jantan. Ini contohnya, di mana enter ini akan menghasilkan sangat banyak butir-butir debunga ini. Jadi banyak gamet jantan akan dihasilkan oleh enter ini. Dan ini adalah gambar yang lebih jelas menunjukkan pada kamu ciri-ciri fizikal yang ada pada debunga. Kalau kamu lihat pada bahagian luar ni seolah-olah ada unjuran-unjuran tajam atau seperti berbulu yang tujuannya untuk membantu proses pelekatan kepada bahagian bunga betina nanti. Kita tengok dulu. Okey, seterusnya kita tengok pula bahagian pembiakan betina yang secara keseluruhannya dipanggil sebagai pistil. Jadi kebanyakan bunga hanya mempunyai satu pistil saja. Jadi itu sedikit bezalah dengan stamen. Stamen biasanya lebih daripada satu. Tapi untuk pistilnya ada satu saja. Dan di sini tunjukkan pada kamu dia berada di bahagian tengah dikelilingi oleh stamen. Ini pun sama. Ini adalah bahagian pistil. Ada satu sahaja. Kemudian dikelilingi oleh ini adalah banyak stamen. Okey, dan bahagian atas pada pistil ini, bahagian yang akan menerima debunga dinamakan sebagai bahagian stigma. Jadi stigma berfungsi untuk menerima butir debunga. Kemudian stil pula akan menghubungkan stigma dengan ovari. Di sini ovari, jadi stil di bahagian ini. Dan dalam ovari ini adalah dia mengandungi struktur gamet betina yang dinamakan sebagai ovule. Jadi stigma ini akan turun ke bawah dan akan bertemu dengan ovule yang ada di dalam ovari ini. Okey, seterusnya tengok standard pembelajaran 4.7.2, di mana untuk standard ini murid mestilah boleh mewajarkan proses pendebungaan. Jadi proses pendebungaan adalah proses pemindahan butir debunga dari enter ke stigma. Butir debunga kita lihat tadi dia dihasilkan oleh enter. Jadi daripada enter ni dia mesti dihantar kepada stigma. Dia tunjukkan di sinilah. Ini adalah enter. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enter yang mengelilingi satu pistil. Jadi di sini debunga akan dihantar ke stigma bahagian atas sini. Jadi untuk tumbuhan ini terdapat dua jenis pendebungaan. Pendebungaan yang pertama dinamakan sebagai pendebungaan sendiri, dan pendebungaan yang kedua dinamakan sebagai pendebungaan kacuk. Jadi contoh bunga yang melakukan proses pendebungaan sendiri. Di mana di sini kita dapat lihat ini merupakan seekor lebah yang hinggap pada bunga dan kemudian akan menghantar debunga-debunga yang melekat pada kakinya, melekat pada badannya, melekat pada sayapnya. Dan bila dia pergi pada bunga ini, maka dia akan menghantar
bunga tersebut kepada bahagian stigma yang ada pada bahagian pembiakan betina. Okey, dan ini pula menunjukkan proses pendebungaan kacuk yang berlaku pada bunga matahari juga dilakukan oleh ejen pendebungaan, iaitu serangga, yang ini adalah lebah. Jadi untuk pendebungaan sendiri, pemindahan butir bunga daripada enter suatu bunga kepada stigma bunga yang sama, atau bunga yang lain pada pokok yang sama. Jadi itu tafsiran untuk pendebungaan sendiri. Manakala untuk pendebungaan kacuk pula ditafsirkan sebagai pemindahan butir bunga daripada enter suatu bunga kepada stigma bunga lain pada pokok yang lain dari spesies yang sama. Jadi kena ingatlah, untuk pendebungaan sendiri, bunga dihantar daripada enter suatu bunga kepada stigma bunga yang sama atau bunga yang lain pada pokok yang sama. Berbeza dengan pendebungaan kacuk, di mana butir bunga dihantar dari enter suatu bunga dari stigma bunga lain pada pokok yang lain daripada spesies yang sama. Okey, di sini kita tunjukkan berlakunya pendebungaan sendiri pada bunga yang sama ataupun bunga yang berlainan pada pokok yang sama. Kemudian mungkin juga berlaku pendebungaan kacuk, di mana bunga daripada pokok yang lain dihantar kepada bunga yang lain pada pokok yang lain. Jadi dua kemungkinan boleh berlaku pada dua pokok inilah, pokok A dan juga pokok B, sama ada pendebungaan sendiri ataupun pendebungaan kacuk. Okey, sekarang kita tengok dari segi perbandingan di antara pendebungaan sendiri dengan pendebungaan kacuk. Dari segi tumbuhan induk, pendebungaan sendiri hanya melibatkan satu pokok sahaja, manakala pendebungaan kacuk telah melibatkan dua pokok yang berlainan. Okey, perbandingan yang kedua dari segi bilangan bunga. Untuk pendebungaan sendiri, bunga yang sama atau lain dari pokok yang sama, maksudnya satu pokok saja. Manakala untuk pendebungaan kacuk, dua bunga pada dua pokok yang berlainan daripada spesies yang sama. Dia tak boleh spesies yang berlainan. Kalau spesies yang berlainan berlaku, dia tidak akan menghasilkan persenyawaan. Okey, perbandingan yang ketiga dari segi variasi. Untuk pendebungaan sendiri akan berlaku kurang variasi kerana dia berlaku pada bunga yang sama pada pokok yang sama, atau bunga berlainan pada pokok yang sama, jadi nantinya adalah sama. Manakala untuk pendebungaan kacuk, dia akan menghasilkan lebih variasi pada anak kerana ia berlaku kepada dua bunga berlainan daripada pokok yang berlainan, cuma sama dari segi spesies sahaja. Dan perbandingan yang seterusnya adalah keadaan enter dan stigma. Untuk pendebungaan sendiri, bunga yang sama, enter dan stigma mesti matang pada masa yang sama. Manakala untuk bunga yang berlainan pula, enter dan stigma boleh matang pada masa yang berlainan. Ini untuk bunga yang berlainan pada pokok yang masih lagi sama. Manakala untuk pendebungaan kacuk pula, enter dan stigma boleh matang pada masa yang berlainan kerana ianya terdiri daripada bunga yang berbeza daripada pokok yang berbeza. Kita tengok pula ejen pendebungaan. Ejen pendebungaan diistilahkan sebagai organisma atau medium yang membantu memindahkan butir-butir bunga dari enter ke stigma. Contohnya kita ada di sini angin sebagai ejen pendebungaan, di mana bunga ini akan dibawa oleh angin yang bertiup dan akan dihantar kepada pokok ataupun stigma pada
bunga yang lain ada pokok yang lain. Jadi di sini ejen pendebungaan adalah angin. Yang kedua, serangga. Di mana serangga ni kita tahu dia akan pergi kepada bunga-bunga untuk mendapatkan madu ataupun manisan, nektar, kita sebagai nektar pada bunga, dan pada ketika mereka menghisap nektar tersebut, maka melekatlah debunga-debunga pada bahagian badan mereka yang akan sampai kepada stigma pokok tersebut dan menyebabkan berlakunya proses senyawaan. Kemudian haiwan, ini contohnya haiwan yang dinamakan sebagai kelawar yang mungkin melakukan proses ini pada waktu malam bila mereka mencari madu pada tumbuh-tumbuhan. Jadi sama juga debunga akan melekat pada berbulu-berbulu halus yang ada pada badan mereka, dan bila mereka bergerak pada bunga-bunga atau bunga-bunga yang lain pada pokok yang lain, berlakulah pemindahan debunga tersebut pada stigma menghasilkan pendebungaan. Dan yang terakhir, pendebungaan boleh juga jadi air, contohnya sini di mana bila debunga-debunga ini dihanyutkan oleh air yang mengalir dan air tersebut mungkin sampai pada bunga lain, maka debunga akan berjumpa dengan stigma dan menyebabkan pendebungaan. Kita tengok dahulu pendebungaan oleh angin. Contoh tumbuhan yang terlibat oleh pendebungaan oleh angin ini adalah contohnya kita ada pokok jagung, kita ada pokok padi, dan kita ada pokok rumput. Ciri-ciri bunga yang didebungakan oleh angin ialah yang pertama sekali, ianya mempunyai filamen yang panjang. Filamen ini terampai, seolah terampai bergerak-gerak dalam angin, maka bila angin bertiup, debunga akan dibawa oleh angin. Kemudian dia kecil tapi banyak. Dia kecil kerana dia tak perlu menarik perhatian haiwan, serangga dan sebagainya. Kemudian tidak ada bau kerana dia tidak menarik perhatian haiwan pun. Kemudian tidak ada nektar kerana nektar ini biasanya digunakan untuk menarik perhatian haiwan ataupun serangga. Dan oleh kerana ianya dilakukan oleh angin, maka tidak perlu menghasilkan nektar tersebut. Kemudian berwarna cerah atau putih. Debunganya kecil, ringan dan permukaan yang licin. Stil dan stigma adalah panjang. Ini bertujuan untuk memudahkan, mendedahkan mereka dengan lebih maksimal kepada tiupan angin. Okey, sebenarnya untuk pendebungaan oleh serangga, yang pertama sekali untuk serangga ni, debunga akan melekat pada kaki dan badan serangga untuk dibawa ke bunga yang lain, kerana pada badan dan juga kaki serangga ni ada banyak bulu-bulu halus. Okey, contoh serangga yang melakukan pendebungaan ini, kita ada lebah dan juga rama-rama. Jadi biasanya serangga ini pergi pada bunga ini untuk mendapatkan nektar atau manisan. Ciri-ciri bunga untuk pendebungaan ini, yang pertama sekali, bunganya adalah besar supaya mudah dilihat oleh serangga. Kemudian berwarna untuk menarik perhatian serangga. Ada bau juga untuk menarik perhatian serangga. Kemudian ada bunganya besar, berat dan juga melekit supaya mudah melekat pada kaki dan juga badan serangga. Kemudian ada nektar. Nektar ini bertujuan salah satunya untuk menarik perhatian serangga. Dan juga nanti sebenarnya untuk membantu proses perkembangan pendebunga. Kemudian stilnya pendek kerana dia tak perlu terampai pada angin. Kemudian mempunyai permukaan stigma yang melekit. Melekit ini supaya bunga yang dihantar oleh serangga tadi akan melekatlah pada permukaan stigma ini. Okey, masih lagi pendebungaan oleh haiwan. Bunga akan melekat pada paruh dan badan haiwan untuk dibawa ke bunga yang
lain. Contohnya burung, burung juga menghisap madu pada bunga. Kemudian kita ada kelawar, dan mungkin ada haiwan-haiwan lain lagi yang terlibat dalam mencari nektar yang ada pada bunga. Ini contoh diberikan burung dan kelawar lah. Ini burung kelicap. Ini pula kelawar buah. Dan ciri-ciri bunga untuk pendebungaan oleh haiwan ini, yang pertama sekali besar, saiznya besar supaya mudah dilihat oleh haiwan, berwarna juga supaya mudah dilihat oleh haiwan, menarik perhatian haiwan. Ada bau supaya mudah juga dikesan oleh haiwan-haiwan tersebut. Ada nektar, ini adalah daya penariknya, haiwan akan pergi pada bunga untuk mendapatkan nektar. Kemudian debunganya kasar dan melekit supaya melekat pada bahagian badan haiwan tersebut. Okey, seterusnya kita tengok pula pendebungaan oleh air. Jadi ejen pendebungaan bagi tumbuhan akuatik lah, tumbuhan air. Contohnya kita ada pokok Elodea dan juga pokok Hydrilla. Jadi di mana dalam proses ini air akan membawa debunga tumbuhan yang terapung ke stigma tumbuhan lain. Jadi ini dibantu oleh medium di mana mereka hidup, iaitu air. Sekarang kita tengok perbandingan di antara bunga yang didebungkan oleh angin dan serangga. Okey, dari segi warna, dari segi untuk ciri-ciri bunga warna rangginya, untuk angin warnanya terang, manakala untuk serangga warna putih atau pudar. Okey, kemudian saiz dia, angin bunganya bersaiz kecil, manakala serangga bunganya bersaiz besar. Untuk bau, angin bunga tiada bau, manakala untuk serangga biasanya bunganya berbau untuk menarik perhatian serangga tersebut. Okey, sebenarnya daripada segi debunga, untuk angin ianya kecil, ringan, permukaan licin dan mempunyai kuantiti yang banyak. Kerana kalau menggunakan angin ini mungkin sebahagian besar tak sampai. Jadi dari segi kemungkinan bila bunga ini menghasilkan banyak debunga, maka peluang untuk beberapa debunga sampai pada stigma adalah besarlah jika kuantitinya banyak. Tapi untuk serangga dia besar, kasar, melekit dan kuantiti sedikit kerana kemungkinan untuk serangga pergi kepada bunga yang lain adalah sangat besar. Kerana mereka mendapat upah lah, kerana mereka mendapat nektar secara percuma. Okey, sebenarnya dari segi stigma pula untuk angin, ianya panjang, bukan panjang dan juga berbulu. Panjang ni supaya dia mudah terkena angin yang bergerak, dan berbulu ni supaya mudah melekat pada bahagian stigma. Melekat stigma berbulu kerana supaya mudah untuk debunga melekat. Manakala untuk bunga yang didebungakan oleh serangga pula, stigmanya pendek dan melekit, sebab dia tak perlu kena pada angin, dia hanya perlu menarik perhatian serangga yang sememangnya mencarinya untuk mendapatkan nektar. Kemudian untuk enter pula, bunga yang didebungakan oleh angin berada di dalam bunga dan bersaiz kecil. Dia tak berada di luar, berada di dalam bunga. Manakala untuk serangga pula, dia berada di luar bunga dan bersaiz besar. Jadi pada ketika ni biasanya bila serangga ni menghisap madu, dia punya bahagian anggota mulutnya akan berada pada stigma, kakinya berada pada bahagian stamen. Jadi itu tujuan kenapa enter ini mesti berada di luar bunga dan bersaiz besar. Sekarang kita tengok kelebihan pendebungaan kacuk. Yang pertama sekali, pendebungaan kacuk ini menghasilkan anak pokok dengan variasi yang bagus. Variasi ini sangat bagus untuk kemandirian spesies. Yang kedua, menghasilkan biji benih baru yang lebih bermutu disebabkan oleh adanya variasi. Jadi mungkin banyaklah pokok-pokok ini akan berkongsi ciri-ciri yang baik daripada pokok yang lain.
Yang ketiga, ianya menghasilkan tumbuhan baru yang mempunyai kemandirian yang tinggi terhadap perubahan persekitaran. Kemandirian ini adalah kebolehan untuk menghasilkan generasi baru untuk terus hidup. Okey, yang keempat, penembungan kacuk menghasilkan tumbuhan baru yang mempunyai daya tahan yang lebih tinggi terhadap serangga perosak dan juga penyakit. Ini disebabkan juga oleh kehadiran variasi pada genetik mereka. Okay. Sekarang kita tengok pula aplikasi penembungan kacuk dalam bidang pertanian. Yang pertama, penyelidikan dijalankan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti tanaman pertanian. Contoh kualiti mungkin dari segi sebagai contohlah untuk tumbuhan ni, kita nakkan tumbuhan menghasilkan bijirin yang mempunyai zat makanan yang tinggi. Jadi bila zat makanan yang tinggi, maka kualitinya pun tinggi. Yang kedua, kita nak menghasilkan banyak kuantiti bijirin contohnya, untuk membekalkan lebih banyak makanan kepada populasi manusia yang semakin bertambah. Yang kedua, ada agensi-agensi yang terlibat dalam penyelidikan mengenai pertanian. Contohnya kita ada MARDI, ini Malaysian Agriculture Research and Development Institute Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia. Jadi itu singkatan untuk bermakna penuh untuk MARDI ini. Kemudian kita ada MPOB. MPOB ini khas untuk kelapa sawit. Jadi MPOB ini singkatan untuk Malaysian Palm Oil Board. Malaysian Palm Oil Board, lembaga minyak sawit Malaysia. Okey, kita tengok contoh tanaman baru yang dihasilkan hasil daripada aplikasi penembungan kacuk ni. Okay, kita ada di Malaysia kita ada padi, ada banyak jenis padi yang dihasilkan oleh MARDI, di mana padi ini, kalau padi dulu dia punya batang tinggi, sekarang dah pendek, dah rendah, dan juga padi moden sekarang ni mempunyai jumlah bijirin yang sangat banyak, rangkainya pendek tetapi bijinya banyak untuk menghasilkan beras, dan tempoh matangnya juga singkat. Jadi dia mungkin boleh ditanam lebih daripada sekali setahun. Kemudian untuk kelapa sawit, contohnya di sini dikacukkan jenis pokok kelapa sawit, dan pokok kelapa sawit moden sekarang ni batangnya rendah, kemudian buahnya banyak, tandannya besar dan sebagainya. Jadi ini meningkatkan buah sawit itu, jenis sawit itu semakin banyak untuk menghasilkan lebih banyak minyak. Dan juga pada buah dia, pada buah sawit ini yang bahagian paling banyak sekali menghasilkan minyak adalah pada bahagian sabut. Tapi minyak yang berkualiti tinggi dihasilkan oleh bahagian tengah ni, sirung, ataupun dinamakan sebagai keneng. Jadi buah sawit sekarang lebih besar daripada buah sawit dahulu, hasil daripada aplikasi penembungan kacuk. Kemudian kita ada buah betik. Buah betik sekarang ni lebih besar, kemudian bijinya kurang, isinya lebih tebal, pokoknya lebih rendah, dan buahnya lebih banyak. Jadi itu juga hasil daripada aplikasi penembungan kacuk. Kemudian jagung sekarang ni isinya pun lebih besar, dia punya buah lebih besar, isinya lebih manis, dan kandungan karbohidratnya lebih tinggi. Jadi itu contoh untuk hasil daripada aplikasi penembungan kacuk terhadap tumbuhan. Ini contoh diberikan secara lebih khusus untuk yang pertama kita ada pokok padi. Jadi pokok induknya jenis Siam 29 dengan jenis Hebifun. Kemudian jenis Taichung 65 dengan mayang EBOS 80. Ini pokok induk. Kemudian mereka ini dikacukkan dengan ini dan menghasilkan pokok
padi yang dinamakan sebagai padi Malinja dengan padi Asuri. Jadi sifat pokok katukan ini buah lebih banyak dan masak dengan lebih cepat. Kemudian kita ada kelapa sawit yang banyak ditanam di Malaysia. Adalah hasil katukan induk daripada spesies Piscifera dan juga Jurah. Dan pokok baru sekarang ini merupakan sawit jenis Tenera, di mana pokok Tenera ini buahnya lebih banyak dengan tempurung yang nipis. Tempurung ini tidak menghasilkan minyak, jadi dia perlu nipis tak berkebar, dan isi yang lebih banyak dari isi ini akan menghasilkan minyak sawit yang berkualiti tinggi. Kemudian kita ada pokok betik, jadi pokok Subang 6 dengan Sunrise Solo daripada Hawaii dikatukan menghasilkan betik eksotika, di mana sifat pokok katukan ini buahnya lebih manis dan juga lebih tebal berisi. Manakala untuk jagung, kita kacukkan jagung manis daripada Taiwan dengan jagung daripada Mexico menghasilkan jagung mas madu, di mana mas madu ini buahnya lebih manis, lebih besar, lebih tahan terhadap penyakit dan juga tahan kepada kemarau. Jadi itu untuk subtopik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.